Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zaidi bin Rasa. Nombor metrik 26037. Hari ini saya akan menggunakan pengurusan latihan dalam organisasi. Isi kandungannya ialah latar belakang organisasi, analisis keperluan latihan, perancangan latihan, dan yang terakhir sekali ialah kesimpulan. Latar belakang organisasi. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menyatakan bahawa falsafahnya adalah untuk memperkembangkan potensi setiap pelajar dengan sepenuhnya. Penubuhan pemata pintar dibina bertujuan untuk mencapai matlamat tersebut. Sekolah menengah pemata pintar ialah sekolah kediaman penuh pertama yang pelajar pintar cerdas berumur 16 hingga 17 tahun. Ia telah ditubuhkan sejak tahun 2011 dan sekolah menyediakan pelajar dengan pengalaman awal belajar di peringkat pengajian tinggi. Ia menggunakan kurikulum kebangsaan untuk menengah atas sebagai asas beberapa kursus universiti tahun pertama dan kurikulum antarabangsa untuk mencabar minda intelek pelajar. Bilangan pelajar dalam kelas tersebut tidak melebihi 20 orang. Kurikulum disusun menggunakan pendekatan berasaskan konsep bagi membolehkan pelajar melihat perkaitan pengetahuan kandungan antara pelbagai mata pelajaran dan situasi kehidupan sebenar. Pengajar perlu menyediakan pelajaran dan bahan untuk memenuhi keperluan setiap organisasi. Analisis keperluan latihan organisasi. Skala pada tahun 2001 mendefinisikan penilaian keberkesanan sebagai penentuan sejauh mana sesuatu program telah mencapai matlamat dan objektif prestasi yang dinyatakan. Penilaian dalam bentuk paling kasarnya ialah perbandingan objektif dengan kesan menjawab persoalan sejauh mana latihan telah mencapai objektifnya. Analisis keperluan latihan ataupun DNA adalah proses mengenali keperluan latihan dalam organisasi untuk tujuan meningkatkan prestasi pekerja. Ia adalah satu kaedah yang sistematik untuk menentukan apa yang menyebabkan prestasi menjadi kurang daripada yang dijangkakan atau diperlukan. Seterusnya ialah hasil analisis. Hasil analisis terbahagi kepada 3, iaitu analisis keperluan organisasi, yang kedua analisis keperluan tugas, dan analisis keperluan individu. Analisis keperluan organisasi. Kementerian Pendidikan telah mencapai visi, iaitu pendidikan berkualiti, melahirkan individu terpelajar untuk negara sejahtera, dan misi mengadakan sistem pendidikan berkualiti yang membangunkan individu ke potensi mereka sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. Keutamaan kementerian adalah untuk memastikan penjajaran yang lebih baik antara penggubalan dasar dan pelaksanaan di sepanjang keseluruhan rantaian nilai pendidikan. Pemahaman yang jelas mengenai pelan tindakan ini di kalangan kaki tangan dan guru kementerian adalah penting untuk memastikan program yang dilaksanakan akan mencapai sasaran yang diingini. Keutamaan lain ialah meningkatkan produktiviti sumber dengan mengukuhkan hubungan antara hasil yang diinginkan dan pengagihan sumber yang berkesan serta pelaksanaan program berimpak tinggi yang cekap untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan. Yang seterusnya ialah analisis keperluan tugas. Keperluan kandungan latihan termasuk keperluan pengetahuan pengajaran mata pelajaran dan pengetahuan konsep pendidikan merupakan antara faktor terpenting dalam meneliti keperluan tugasan
warga pemata pintar. Hal ini berikutan kandungan pengajaran akan memerlukan komitmen dan kemahiran warga pemata pintar untuk membuat perancangan. Terdapat kekangan yang dialami oleh guru di dalam memastikan proses pembelajaran berlaku dengan sempurna, iaitu perbezaan umur, latar belakang pendidikan dan pelbagai situasi pengajaran yang mempunyai keperluan yang berbeza untuk kandungan latihan. Walaupun guru mempunyai pengetahuan pengajaran saintifik, pendidikan mereka masih mempunyai masalah umum, tidak dapat mengajar dan tidak sempat mengajar dengan baik, sebab asasnya ialah pengetahuan empirikal, tempatan guru sempadan dan pengetahuan pengajaran saintifik tidak berkait dengan baik. Konflik antara preskriptif, kaedah dan guru memiliki unsur budaya kognitif tempatan dalam proses amalan yang membawa kepada fenomena tidak boleh mengajar dengan baik. Menerusi program latihan dan pengkongsian ini sedikit sebanyak membantu warga pemata pintar untuk saling bekerjasama dalam memastikan mereka mencapai matlamat institusi itu sendiri. Melalui hasil kerjasama itu, melalui hasil kerjasama itu sedikit sebanyak akan membantu mengurangkan bebanan antara satu sama lain. Seterusnya ialah analisis keperluan individu, di mana penyelidikan telah menunjukkan bahawa sikap guru terhadap keterangkuman adalah penting untuk pengajaran inklusif yang berjaya. Carol Forin and Jobling 2003, Sokal dan Sharma 2014. Manakala kebimbangan mengenai kemasukan dikaitkan dengan hasil negatif, iaitu Basinta dan Pria tahun 2013. Vas et al. 2015 mendapati jantina efikasi kendiri pengajaran dan latihan secara kolektif menjelaskan 42% varians dalam sikap guru terhadap keterangkuman. Almog dan Searchman 2007 mendapati bahawa kekurangan penglibatan guru dalam membuat keputusan mengenai pelajar mereka, kekurangan maklumat mengenai kesukaran pelajar dan kekurangan pengetahuan tentang cara-cara untuk mengatasi kesukaran ini membawa kepada pembentukan sikap negatif terhadap keterangkuman. Bertitik tolak daripada itu, kebanyakan responden bersetuju terhadap keperluan untuk menjalani latihan, terutamanya di dalam membantu pembangunan individu itu sendiri. Yang seterusnya ialah perancangan latihan. Perancangan latihan merangkumi dua elemen, iaitu persediaan latihan dan penilaian latihan. Matlamat program menjelaskan kepada setiap warga kerja sekolah berkaitan definisi sebenar berkaitan budaya kerja berprestasi tinggi, memastikan agar setiap pekerjaan dipupuk dengan budaya kerja berprestasi tinggi, mengurangkan konflik dan tekanan kerja serta memberi solusi kepada masalah berkenaan, memastikan agar semangat kerja secara berpasukan dalam organisasi dikekalkan, memastikan agar setiap matlamat yang ingin dicapai dan latihan yang dilakukan difahami dengan jelas oleh setiap warga kerja. Seterusnya ialah objektif program. Objektif program ialah untuk mencapai matlamat program, membentuk pasukan kerja yang efisien, efektif
cemerlang serta pembentukan budaya kerja yang efisien, efektif dan cemerlang serta memastikan agar semangat kerja secara berpasukan dalam organisasi dikekalkan. Seterusnya ialah penilaian latihan. Terdapat empat model daripada Kirkpatrick, iaitu reaksi, pembelajaran, kesan dan keputusan. Mari kita lihat lebih dekat pada setiap peringkat. Yang pertama ialah tindak balas. Bagi mendapatkan hasil yang lebih terperinci, penilaian program akan menggunakan tinjauan skala Likert, tidak seperti soalan binari. Tujuan skala Likert menunjukkan semiton antara baik dan buruk yang boleh membantu dalam penilaian latihan. Yang kedua ialah pembelajaran. Ukur berapa banyak yang dipelajari dalam kursus. Kaedah ini digunakan selepas kursus, di mana soal selidik akan dibuat bagi melihat sejauh mana peserta memahami dan mencapai objektif program ini. Yang ketiga ialah tingkah laku. Setiap pemerhatian digunakan bagi melihat reaksi tingkah laku. Setiap warga pemata pintar ini paling berkesan untuk melakukan ini ialah membandingkan ulasan 360 darjah dengan mendapatkan maklum balas daripada rakan sekerja, penyelia, pekerja bawahan dan lain-lain pekerja sebelum dan selepas mereka mengambil kursus. Yang terakhir ialah keputusan. Ini adalah tahap penilaian pelatihan yang paling penting, lagipun keputusan yang lebih baik adalah matlamat utama latihan tersebut. Nilaikan kesan khusus anda terhadap perniagaan dengan menganalisis penilaian kualiti, kecekapan, produktiviti dan kepuasan pelanggan. Dan terakhir sekali ialah rumusan. Kesimpulannya ialah bagi memastikan setiap warga kerja peka dan cakna dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing, maka analisis keperluan latihan ini perlu dilakukan oleh setiap organisasi. Analisis keperluan latihan sangat penting kepada sesebuah organisasi dalam melahirkan pekerja yang mempunyai minda dan budaya kerja berprestasi tinggi serta berpribadi tinggi dan bukan hanya melibatkan kepada kepekaan semata-mata. Tujuan analisis keperluan latihan yang dijalankan ini adalah untuk memastikan semua peserta memahami dan mengaplikasikan setiap ilmu pengetahuan yang dipelajari agar tahap pengetahuan iaitu knowledge, kemahiran, skill dan sikap attitude atau dikenali dengan KSA dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa mengikut kepada perubahan dan pembaharuan yang berlaku dalam organisasi berkenaan. Sekian sahaja pembentangan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.